kelas pagi ni. Nampaknya itu dia satu alunan muzik yang sungguh menceriakan pagi MHI hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi ucapkan buat semua kalian yang menonton MHI. Ya, hati ketipak ketipung berlagu canggung. Tapi best lah kan bila Toy main tu kita dapat tahu lagu tu lagu apa tau. Tapi kalau Faria tadi awal dia main lagu apa Faria main ni? Hello. Orang yang menjiwai seni je yang tahu lagu apa saya main tadi. Okey, nanti kejap lagi Faria buat anda kena teka lagu apa yang Faria mainkan nanti. Okey, hari ni saya Fazli dan Faria bersama dengan anda dalam Malaysia hari ini. Tadi kita dah pun mulakan dengan persembahan Toy Nizam tadi. Dengar ceritanya bawa balik dari Korea. Hebat Toy ni. Angklung dia baru sampai Sabtu lepas. Orang sampai dulu Sampai dulu. Barang baru sampai. Nanti kita nak bersama dengan Toy Nizam. Tapi saya salute lah Toy. Pagi-pagi awak begini 2 minit lebih tu. Kita baru berapa saat pun kita dah penat kan. Nanti nak belajarlah dengan Toy kan macam mana caranya untuk kita nak bermain angklung ni. Kalau bunyi memang sedap kan. Tapi cara permainan tu jari jemari tu kena lembut. Yang kalau biasa kalau menyanyi main gitar apa semua kontrol kan pakai volume macam ni. Ini tak yang nak kuat ke slow ke pakai ni je. Kalau nak kuat lagi lah. Kita slow sini. Kita belajar kata lagi. Okey, lepas tu nanti selain daripada Toy Nizam, kita nak tahu bagaimana usaha Toy sendiri membawa ataupun memartabatkan alat muzik angklung ini ke seluruh dunia. Dah banyak dah negara dia bawa. Baru ni kat Korea, lepas tu dah pergi Kanada dan sebagainya kan. Nanti kita nak mendekati antara individu yang memilih hidup minimalis. Betul. Hidup minimalis ada di antara kita yang mungkin mempunyai harta yang begitu banyak sekali. Cerita macam orang kaya lah. Ada orang kaya macam nak tunjuk kaya. Tapi ada orang kaya tapi dia tak nak tunjuk kaya sangat. Jadi dia mengamalkan kehidupan minimalis. Ada juga di antara orang kaya ni, kenapa agaknya dia memilih untuk kehidupan minimalis? Sebab dia rasakan bahawa kehidupan sebagai orang kaya ni macam tak syok, tak best. Tak best. Tapi ada orang tak kaya macam nak jadi orang kaya sebab nak tunjuk kaya. Kaya. Baik, dan kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan minimalis ini. Apa sebenarnya minimalis? Tapi kalau kita lihat perkataan asalnya minimal kan? Betul. Sederhana je, minimum je. Okey, nanti kita akan kongsikan sebentar lagi. Dan untuk waktu ini tadi kita dah cakap dah Toy baru pulang dari Korea kan. Jadi Toy sempatlah buat video TikTok. Dekat sana kan. Jadi untuk anda semua jom kita saksikan video TikTok persembahan daripada Toy di Korea Selatan. Jom kita saksikan. Kill this love. Okey, itu antara sebahagian daripada rakaman daripada Toy sendirilah bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita akan serumpun. Jadi kita bersama terus dengan Toy Nizam. Okey, tangan okey ya? Okey. Alang-alang pagi-pagi dah sejuk kan? Dia sekali jalan lah. Soalan pertama Toy. Ada tak senaman yang macam kena diberi fokus kalau Toy sendiri untuk memulakan angklung? Untuk saya tak ada. Sepanjang saya main sebab mungkin dah biasa main start daripada tahun 96 sampai hari ni. Walaupun saya lompat-lompat main gitar, main bass, main piano, main drum semua tapi angklung ni saya boleh bertahan sampai hari ni lah. Ada lengur jugalah kalau masa baru-baru. Dah lama je okey. Tapi itulah cakap pasal lompat-lompat main drum lah, main gitar, bass dan sebagainya. Tapi hujung je angklung juga. Sebab angklung dia unik. Jadi kalau saya fikir separuh jalan dia sangat rugi sebab benda dah pupus. Jadi kita cuba dekat Malaysia macam mana Toy? Macam mana? Dekat Malaysia ni kita tahu Toy yang membawa angklung ni. Tapi nak tahulah sekarang ni pemain-pemain angklung dekat Malaysia ni macam mana? Ramai lagi ke atau macam mana? Sekarang dah ada dalam 10 belas macam tu. Sikit lah ke tu Masih sikit. Masa saya start macam jumpa orang kampung. Orang Johor lah kita sekali. Geram. Okey, macam kita tahu angklung dulu kalau di sekolah rendah kan kita ada dan sebagainya. Tapi adakah Toy juga
menjadi antara individu kehadapan yang macam mengajar budak-budak? Okey, saya ada mengajar sekolah menengah macam IPT, UiTM Dungun ke apa, ada pernah mengajar. Macam sekolah di JB tu ada sekolah SETA, sekolah SAB. Sebagai tenaga pengajar lah. Ada juga murid-murid panggil cikgu, tapi saya bukannya ada qualify punya, cuma dasar betul. kita punya ni lah. Kita mengajar kan. Kemampuan ni. Dan bakat. Bakat. Susah ke nak main angklung ni? Susah juga, kalau tak biasa tu susah jugalah. Tapi kalau dah biasa boleh pelan-pelan lah, boleh asal. Berapa lama tu? Bergantung pada orang. Ada orang cepat, ada orang lambat. Kalau sampai 3 tahun, 4 tahun tak jadilah dia. Kena banyak makan tempe sikit. Banyak makan tempe lah. 3-4 tahun tak jadi, tak payah main angklung, main lain lah. Bila Toy pergi ke luar negara kan, bermain dan sebagainya, bagaimana melihat dari kacamata mereka tu, bila tengok Toy main tu kan, respon orang ramai? Okey, saya first keluar pergi ke Indonesia sendiri, ke Jakarta, ada seminar 4 hari. Jadi kat situ, sebab kita boleh kata meminjam alat dia. Betul. Kita dah jumpa orang-orang dia yang hebat-hebat dan dia pula mention kita yang paling hebat, paling pantas, paling cakap daripada Malaysia. Kita dah kecut dah. Sebab kita seorang kan. Jadi itu yang first. Lepas tu second, saya pergi US. Saya pergi US, orang putih pun suka sebab saya main lagu Michael Jackson, Britney Spears. Kita akan kasih lagu asli untuk diorang tahu. Tradisional Melayu, joget, zapin. Bila dah tahu kita boleh main lagu moden, lagi dia orang terpaku, tenganga, dia pujilah. Dia cakap, amazing, excellent, the sound feels like in the jungle, apa semua. Kita macam, seronok lah, natural sound lah. Tapi itulah, saya teringat Toy pernah cerita dulu yang buat persembahan tu, waktu ketiga tu, main lagu-lagu tradisional, dia tengok, lepas tu dia dah jalan. Yes, dia dah keluar. Betul. Tapi bila Toy main lagu Michael Jackson, Britney Spears, masuk balik. Dia patah balik. Dia hebat Toy. Ada tak dia permintaan lagu yang dia orang minta untuk Toy main tapi macam agak mencabar jugalah? Banyak sebenarnya. Sebab kalau circle kita dengar lagu lokal, bila kita dengar macam lagu Michael Jackson, tak semua kita tahu. Macam Beat It, Thriller kita tahulah, Black or White. Tapi bila dia minta lagu yang lain tu, kita cakap dia, kita bagi option lah, lagu yang lagi satu ke apa, tapi dia sukalah. Okey. Ini ada 37 note. Okey. Tapi ada pelbagai jenis juga yang Toy ada kan? Ada 2-3 set. 2-3 set. Jadi kita nak tahu juga sepanjang hampir 2 dekad Toy bersama dengan angklung ni kan. Jadi pastinya ada koleksi dia. Nak tahu juga macam mana cara nak menjaga ni juga. Susah ke senang Toy? Dia jaga jangan terlalu panas, jangan terlalu lembab. Macam kita buat obat, simpan tempat kering. Macam itulah. Jangan terlalu panas, jangan terlalu lembab. Jadi macam mana kita nak imagine benda tu? Okey, jom kita saksikan bingkisan yang telah pun disediakan ni. Jom. Hampir 2 dekad bermain angklung, Khairul Nizam Bahrom atau lebih dikenali sebagai Toy sudah mempunyai koleksinya yang tersendiri. Antara yang paling lama ialah angklung yang dibeli sekitar tahun 2000. Terdiri daripada 3 tabung pada satu unit, instrumen ini diperbuat daripada buluh hitam kerana tahan lama serta menghasilkan getaran bunyi yang lebih nyaring. Setiap ancak atau rangka buluh akan menghasilkan nada yang berbeza. Not muzik turut dilabel pada bahagian belakang buluh bagi mengelakkan kekeliruan. Bukan sesuatu yang mudah, alat muzik tradisional ini memerlukan fokus serta kecekapan yang tinggi. Meskipun berlaku hanya kesilapan kecil dalam gerakan, boleh mengakibatkan kecederaan. Sebuah lagi koleksi yang dimiliki oleh penyanyi berusia 45 tahun ini ialah angklung Toil. Berbeza dengan angklung biasa, rangka buluh pada angklung Toil bersaiz lebih kecil dan digantung secara terbalik. Cara bermain angklung Toil juga lebih mudah berbanding angklung biasa kerana terdapat bahagian seakan pemegang pada bahagian atas. Namun cara penjagaan kedua-dua angklung ini masih sama. Setiap kali ada kelapangan, Toy akan meluangkan masa sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk mengelap setiap rangka buluh. Kain yang digunakan tidak boleh terlalu lembab bagi mengelakkan buluh daripada kembang dan menghasilkan bunyi yang sumbang.
Meskipun disimpan dalam rumah, angklung perlu diletakkan di lokasi yang bersesuaian bagi menjaga kualiti serta jangka hayat buluh. Dia yang penting elak daripada terlebih panas kering ataupun terlebih sejuk lembap. Jadi macam dekat rumah kita simpan kat studio, setakat aircon macam biasa-biasa tu masih okey. Tempat yang macam ni lagi cantik lah, dia ada sedikit bahang ke tak bahang ke, dia kekal lah, dia tak ada masalah. Kalau terlebih panas takut dia kering, dia boleh rapuh sebab dia sejenis buluh kayu kan. Dia boleh pecah ke. Kalau sejuk sangat dengan takut dia tak tahan lama tau. Kita lagi satu takut serangga macam bubuk, dia akan makan. Penjagaan angklung juga sentiasa dititik beratkan ketika toy membuat persembahan di luar negara. Sebelum dibawa pulang, alat muzik tradisional ini akan dicabut kepada bahagian yang lebih kecil sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Lapisan sepanjang tebal turut diletakkan secara berselang bagi mengelakkan setiap bahagian daripada berlanggar antara satu sama lain. Bahagian tersebut kemudiannya akan dikeluarkan satu persatu dan dipasang semula secara berhati-hati dan menghasilkan satu set angklung yang sempurna. Yang itu memang betul-betul, memang bukan memen bukan lakonan, betul-betul baru keluar dari Korea Selatan sampai 3 minggu kita nak dapatkan angklung tu. Baiklah, Toy. Kalau tadi tengah macam bersih-bersih abuk semua tu, memang kalau misalkan kalau banyak abuk tu memang mengganggu dia punya bunyi akan keluar jadi lain ke atau macam mana? Tak, dia kalau abuk setakat untuk kita kemas sajalah. Tapi kalau macam lembab kita takut sebab dia jadi berat, lepas tu dia akan reput, makan masa sikit lah. Kalau terlalu panas dia boleh kering, pecah. Kita takut benda tu. Jaga ni lebih daripada girlfriend ni. Sayang ni, I love you. Okey. Dan buluh pun bukan sembarangan buluh kan? Buluh apa? Buluh dia yang paling cantik kalau buluh hitam. Mana ada beza? Ni jenis buluh hitam lah. Tapi kalau lagi hitam lagi padu. Dia macam lagi keras. Tak, saya teringat lebih hitam lagi padu. Fariha, lebih hitam lagi apa? Lagi manis. Okey. Kita nak loncat. Tadi awak cakap buaya. Apa dia? Tak. Tadi saya cakap awal nak skor Fariha mainkan So Teka. Lagu apa? Silakan. Silakan Fariha. Kita Fariha belajar tau. Hanya yang menjiwai seni je tahu lagu ni tau. Okey. InsyaAllah. Lagu TV3 sentiasa bersamamu. Ya, betul. Okey, sebenarnya macam mana nak main ni? Tak kisah macam mana cara kita pegang dia. Yang penting dia kena halus dan padu. Dia kena rapat. Dia punya gerakan rapat. Penat. Dia panggil sustain lah. Kalau kita nak tap, kena macam jentik sikit lah. Silakan. Okey. Pegang. Lagu apa? Itu piano. Piano buluh. Okey. Pastinya kalau macam contohnya banyak lagu-lagu yang akan dimainkan. Paling mendapat sambutan kalau di TikTok dan laman sosial lagu apa? Okey, buat masa ni memang sejak dah pergi ke Korea ni, lagu K-pop. Sebelum ni saya tak dengar lagu K-pop pun. Sebab kita lain-lain band dengan K-pop macam pop kan. Lain genre. Tapi pasal kita main angklung ni, kita kena variety. Kena berstyle. Bila dia orang request Toy pergi ke Korea, boleh tak main lagu K-pop? Boleh, insyaAllah. Macam mana kalau misalnya kita main gitar, ada not-notnya. Kalau lagu K-pop tu macam mana? Nak tahu? Dia macam melalui pendengaran ke? Dia konsep lah. Maksudnya dengar konsep ni dah tahu dah. Ni rock, ini pop, ni apa. Baik. Toy kan berpengalaman kan? Yes. Tadi kalau saya jadi Toy, saya jawab, saya melalui hidung sendiri. Okey. Resonant. Okey, kita nak disaksikan. Apa ni? Nak saksikan persembahan Toy lagu K-pop. Ini siapa peminat BTS? Ni lagu apa? Dynamite. 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 Okey. Terima kasih. Alright, all the best. All the best. Lepas ni ke mana pula? Negara mana? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, Kanada, Portugal. Okey, jumpa kat sana nanti. Jumpa kat sana. Alright. Silakan Toy. Dynamite oleh Toy. Ya.
Okey, Malaysia Hari ini kini kembali bersama dengan saya Fazli dan Fariha. Jadi seperti mana yang kita katakan di awalnya tadi, kita nak menyentuh berkenaan dengan gaya hidup minimalis. Tapi mungkin ianya merupakan pendedahan untuk kita semua yang mungkin selepas ini rasa macam why not kita berada atau hidup dalam keadaan minimalis ni. Memilih hidup dalam kesederhanaan tu kadang-kadang biasanya kalau kita dilahirkan dalam keluarga sederhana, kita rasa itu memang kehidupan kita. Tapi bagaimana pula mereka ni yang punya ada pilihan lah. Yang hidup sepatutnya boleh je hidup mewah kan, tapi akhirnya memilih lebih kepada kesederhanaan. Pastinya ada sebab dan faktor yang membawa mereka untuk memilih minimalis. Betul. Untuk itu kita bersama dengan ini usahawan yang berjaya ni. Kita bersama dengan Encik Muhammad Faris Abdul Salim dan juga isterinya Nur Afisha Abidin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Pastinya kami sebenarnya tak sabar. Adalah baca sedikit. Mengapa memilih untuk hidup lebih sederhana, minimalis kan? Kita nak kongsikan juga dengan penonton. Tapi sebelum tu kita dah pun sediakan untuk pengertian dengan lebih mendalam lagi gaya hidup minimalis. Jom kita saksikan. Kehidupan minimalis ni adalah boleh tengok masa sekarang lah. Kita sebenarnya mampu untuk memiliki yang lagi besar, tapi kita memilih untuk bersederhana. Dan itu adalah lebih baik daripada kita membazir kan. Itu berdasarkan pemahaman saya, minimalis adalah macam tu. Hidup minimalis ni saya rasa kita kena berbelanja mengikut kemampuan kita. Dengan ekonomi sekarang tak menentu, dengan kenaikan harga yang agak ketara sangat berbanding dengan kita punya gaji lah. So kita kena bijak dalam berbelanja. Kehidupan sederhana atau minimalis adalah cara hidup yang seharusnya diamalkan. Gaya hidup ini mampu meringankan beban dalam menjalani kehidupan yang mencabar masa kini. Walaupun bukan mudah mendidik diri dalam gaya hidup seperti ini, namun perlu ada tekad yang tinggi kerana kehidupan bersederhana perlu dipraktikkan bagi mengelak sifat boros berbelanja. Pasca pandemik COVID-19 serta kesan serangan Rusia terhadap Ukraine telah menyebabkan krisis makanan dunia. Perkara ini menyebabkan peningkatan harga barang dan kekurangan keperluan asas. Secara tidak langsung telah menjejaskan pendapatan rakyat. Bagi Syazarul Ismail, 24 tahun, dia merupakan usahawan yang berjaya mengembangkan perniagaannya pada usia yang muda. Dia juga beranggapan bahawa rezeki yang diperolehi itu jangan dibazirkan pada perkara yang tidak sepatutnya. Dan kita tahu, kita background kita datang dari orang susah. Bila kita dapat benda yang kita tak pernah dapat, kita sangat menghargai dari kewangan. Kehidupan tu still sama sebab masa besar adalah kita tak guna kalau you dapat something, you membazir. Sebab apa? Kita pernah susah. So setiap kali anything benda yang saya nak invest ataupun saya nak cuba beli benda yang membazir, saya minta izin mak saya. Adakah benda ni kehendak atau keperluan? Mak saya juga pernah pesan kat saya, ayat yang kedua sebut tentang Zarul, terbang tinggi mana you terbang, jangan pernah lupa di mana bumi dipijak. Itu ayat yang makan dalam. Sedikan payung sebelum hujan adalah pepatah yang wajar digunakan dalam menguruskan kewangan dalam kehidupan. Justru, dengan amalan kehidupan sederhana atau minimalis ini mampu mengawal nafsu membeli supaya kita lebih berhati-hati dalam berbelanja. Saya pegang sebagai satu ayat ni kan. Satu ayat yang lepas ni dia kata kekayaan tu bergantung pada berapa banyak disimpan, bukan berapa banyak invest. Dan kalau boleh, the tips is tentang you sebagai orang muda, seperti kita tahu, orang muda jangan pernah rasa banyak masa. So, bila you akan rasa banyak masa, you akan banyak kewangan you nak keluar. Sebab tak apalah, I think muda lagi. Ini saya akan cari duit. Sebab saya percaya, dia punya keseronokan dia adalah bila you dapat kawal, benda yang you nak beli, you mampu beli cash tapi tak beli. Itu the ultimate feel yang orang cakap, the powerful lah. Kita haruslah mempunyai perancangan dalam rangka setiap perkara yang kita lakukan. Amalan hidup sederhana bukan bermakna kita kedekut atau hidup dalam kekurangan, tetapi lebih kepada berbelanja secara berhemah demi persediaan masa hadapan. Walaupun ada kemampuan, tapi untuk mengawal tu. Dia nak kawal.
duit juta kat akaun, macam nak kawal? Macam mana? Itu kita kongsikan bersama dengan pasangan suami isteri ini, Muhammad Faris Abdul Salim dan juga Nur Afisha Abidin. Jadi, satu soalannya adalah bagaimana bermulanya macam rasa lebih baik bersederhana daripada, sebab kalian sebenarnya berkemampuan lebih daripada itu. Kan? Boleh beli macam-macam. Kita yang gaji kecil ni pun kadang-kadang dapat gaji, nak beli ni. Nak beli, Jadi bagaimana kalian mengambil keputusan bahawa lebih baik hidup sederhana sahaja walaupun kita mampu? Betul. Jadi sebenarnya kita sebagai pendiri bisnes lah. Kita, matlamat kita yang pertama je lah. Macam mana kita nak mengawal segalanya dalam bentuk, of course lah, aliran yang tidak tersasar jauh. Right? Jadi kita memilih keadaan bersederhana tu sebab matlamat kita jelas. Jadi kita nak mengembangkan bahasa kalau kata perniagaan tu, of course dia akan relate kepada lifestyle kita. Itu yang paling penting. Jadi kita ni dah ada keluarga. Jadi keutamaan saya tu saya memilih kepada mengawal daripada segi pembaziran yang tidak ke mana. Jadi yang pertamanya memang kita lebih bersifat menaikkan pendidikan anak-anak, itu yang paling utama. Jadi kita tak memilih kemewahan tu. Jadi itu saya rasa itu yang kita pilih. Yang pertama, jadi kebahagiaan anak tu saya rasa lebih penting sebenarnya. Ya, poin kat sini adalah untuk kebahagiaan anak-anak begitu penting sekali. Macam Puan Afisha sendiri, pernah ke suatu ketika dahulu kata orang tu ianya merupakan pilihan nak hidup secara minimalis ataupun bersederhana ni. Pernah tak dulu macam cuba untuk hidup dalam keadaan penuh dikelilingi dengan kekayaan, tetapi waktu ketika tu mungkin rasa macam tak seronok sebenarnya kita hidup macam ni, nak kena sederhana juga, ngam dengan jiwa kita. Pernah tak ada dalam situasi itu? Asalnya pernah juga kita ada situasi macam tu, tapi cumanya kita ni tiba-tiba ada rasa macam bersyukur. Bersyukur kita tu lebih daripada apa yang kita nak. Kita, kenapa aku perlu dapatkan yang ni, padahal benda ni sama je, cumanya ada kualiti berbeza sikit, padahal dia sudah mencukupi. Mencukupi untuk kita, untuk keluarga kita. Kenapa kita nak berlebih-lebih? So daripada situ kita rasa, kita berfikiran rasa macam lebih baik kita minimalis, bersederhana, dan kita berlapang dada apa yang kita ada. So kita tak adalah meminta-minta lebih daripada tu. Baik. Okey, saya suka di sini sebab kalian latar belakang ialah usahawan dan punya perniagaan yang bagus, pendapatan yang bagus, yang jauh sebenarnya boleh berkemampuan lah, senang cakap. Tapi kalian memilih untuk minimalis. Ada orang bahawa bila berniaga dia perlu tunjukkan apa yang diorang mampu sebagai satu platform, macam kalau join perniagaan ini akan jadi begini. Kan, bagaimana kalian memilih bahawa itu bukanlah jalan yang terbaik? Mungkin macam mana? Sebab ini antara mengawal nafsu kita, mengawal banyak benda. So sebenarnya kalau kita faham dalam kaedah yang sebenarnya, alright, kita memang memilih untuk tetapkan dulu kita punya matlamat tu yang paling penting lah, alright. Jadi persoalannya dekat sini, kita merasakan kalau kata dia sekadang tu mungkinlah emosi kehendak dan keinginan. It's okay sebenarnya. The word dia bagi kita boleh reward ourselves sebenarnya. Kalau kata kita boleh reward ourselves ni, kita why not? Itu pertamanya. Tapi kalau kata kita memilih untuk contohlah kemewahan, sebenarnya kalau kata kita pilih jam. Dan apa kaedah sebenarnya kita nak melihat kepada waktu. Jadi saya tidak kata kita tersasar daripada kemewahan melampau, sebab kita boleh reward ourselves sebab setiap yang kita reward tu because of kita nak appreciate pencapaian kita. Jadi pada saya memilih dalam keadaan tu sebabnya kita tidaklah rasakan ini satu keperluan yang mendesak, dan tak ada menjadi push factor untuk kita nak kejar, tapi kita kejar berdasarkan pencapaian yang rasional. Mungkin ada macam ni turning point macam yang membuatkan macam inilah kehidupan kita. Turning point. Alright. So turning point, betul, saya sangat cakna dalam keadaan yang berlaku 2 tahun lepas waktu pandemik. Itu memang kita kalau seorang yang pendiri bisnes, dia memang ada up and down. Jadi dekat situ saya betul-betul terasa sangat dipanggil buat dia sunyi sepi. Kebanyakan waktu, kebanyakan masa kita sangat sunyi, dan yang paling saya terasa tu ramai sahabat-sahabat saya yang meninggal dunia disebabkan waktu pandemik tu. Jadi pada saya rasa sangat terkesan, dan
kenapa saya nak meletakkan diri saya dalam satu circle yang saya pernah lalui. Bila kita di puncak ke atas, so kita faham kawan-kawan kita. Tapi bila saya fikirkan, saya sains suci, dulu saya seorang yang sangat aktif bersukan. Saya tak dapat melakukan bila saya ada di puncak tu. Tak ada masa. Saya nak kejar masa yang saya rasa kita tak dapat nak grab that point of time. Jadi turning point yang berlaku tu, dan waktu pandemik juga, memang dulu anak-anak kami sekolah di sekolah yang swasta. Jadi waktu nak bonding dengan diorang pun tak. Jadi bila waktu pandemik tu saya sangat terkesan sebab masing-masing duduk dalam bilik memegang handphone dan Zoom, saya rasa sangat jauh. Betul. Jadi itu menyebabkan saya rasa sangat terasa dan I have to change myself. Kita kena berbalik kepada asal yang dulu tu. Allah dah bagi ruang yang sangat banyak pada kami, dan kenapa kita tak get back balik, sebab yang akhirnya saya rasa kami perlu menjadi yang dulu, yang sebelum tu, dan itulah yang kami pilih untuk minimalis. Itu perlukan kekuatan juga tu. Betul, perlukan kekuatan, dan itulah turning point. Saya teringatlah apabila Cik Faris bercakap tentang perkara itu, saya teringat ada drama Melayu yang memaparkan duduk je satu rumah besar, rumah banglo. Anak ramai duduk dalam tu, tapi jumpa pun tak sebab sibuk mencari kekayaan. Kan? Jadi itu turning point yang harus kita bawakan pada hari ini. Baik, kita bukan saja perbincangan kita pada hari ini bersama dengan dua orang usahawan yang berjaya ini. Kita juga bersama dengan tetamu jemputan kita, Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid, Pengarah Pusat Penyelidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam yang berada di talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya Prof berada bersama dengan kami sebelah ni kan. Tapi hari ni jam teruk je. Ya, hampir 3 jam daripada Semenyih nak menyampaikan ke Seri Pentas. Allahuakbar. Tapi Bapak, terima kasih banyak-banyak Prof kerana berhenti di tepi jalan untuk bersama dengan kami. Okey, kita bercakap berkenaan dengan hidup dengan sederhana, minimalis kan. Mungkin Prof sendiri ada pandangannya bila mendengar kisah Faris dan juga isteri kan, ada turning point tertentu yang memilih untuk mereka mampu tapi lebih sederhana itu lebih tenang, lebih bahagia sebenarnya. Terima kasih Fariha. Yang pertama kali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pasangan ini, Faris dan isteri, kerana berjaya sebagai usahawan dan masih mengekalkan kehidupan minimalis. Kita harus membezakan di antara minimalis dan kedekut. Minimalis membawa erti berbelanja secara berhemat. Minimalis berarti mereka bersedia untuk apa saja kemungkinan. Kadang-kadang apabila seseorang itu berbelanja dengan mewah, sebagai contoh, memilih untuk berkenderaan mewah ratusan ribu hingga mencecah jutaan. Jika berbelanja rumah banglo yang bernilai jutaan ringgit, apabila berlakunya kesan externality seperti pandemik yang memberi kesan kepada perniagaan mereka, maka mereka ini akan tertekan, terjerat dengan hutang yang terpaksa dibayar. Berbeza dengan orang yang minimalis. Orang yang minimalis oleh kerana dia mengekalkan kehidupan sederhana, maka tekanan itu adalah agak minima. So minimalis tidak berarti kedekut. Minimalis berarti berbelanja berhemah, memikirkan masa hadapan dan memikirkan segala kemungkinan yang akan datang. Dan kategori ini agak minimal jugalah kan Prof? Ya, kategorinya minimalis ni jika kita memerlukan kediaman, maka kediaman yang selesa. Jika kita memerlukan kenderaan yang selesa. Tidak perlu menunjuk-nunjuk, tidak perlu bergaya, tidak perlu jika ada rezeki yang lebih insya-Allah, tetapi fikir masa hadapan, fikir kejadian-kejadian yang di luar kawalan kita. Sebagaimana saya beri contoh tadi, jika ada usahawan yang berbelanja melebihi apa yang mereka mampu, atau mungkin mampu untuk masa yang seketika tetapi bukan untuk jangka masa yang panjang, maka mereka ini akan terjerat dengan hutang, dengan liability, dengan tanggungan, dan ini akan memberikan kesan yang berpanjangan terhadap perniagaan dan keusahawanan mereka. Maka saya untuk ini saya tabik, saya hormat pasangan suami isteri ini yang boleh dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang agak berjaya dalam bidang yang mereka ceburi, namun mereka tidak tergoda dengan hasutan untuk berbelanja secara mewah. Dan saya pasti mereka bahagia. Saya boleh lihat di wajah mereka agak gembira.
InsyaAllah saya doakan perniagaan mereka semoga lebih berjaya, insyaAllah. Baik, Doktor melihat ini dua usahawan yang mungkin hidup dalam keadaan bersederhana, tetapi mungkin usahawan dekat luar sana itu yang seperti ingin menunjukkan kemewahan berlipat kali ganda. Faria pun ada menyentuh tadi, lagi banyak kita tunjukkan kekayaan kita, lagi banyak orang ingin mencontohi kita. Contoh kalau mereka jual satu produk tu, aku pun nak berjaya macam tu. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara ini supaya mereka ni pun macam tak tergoda lah kan untuk menunjukkan kekayaan mereka ni dan mereka tidak hidup secara bersederhana ni, doktor? Nasihat saya kepada mereka yang lain yang berjaya di luar sana atau ingin berjaya, ingatlah perjalanan hidup ini agak panjang dan ada kalanya kejadian-kejadian yang berlaku adalah di luar kawalan kita. Seperti mana saya kata, apa yang berlaku ketika pandemik COVID-19, lockdown dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara di luar kawalan kita. Senantiasa beringat berbelanja secara berhemah. Ingat, apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita adalah penghidupan lestari. Penghidupan lestari bermaksud penghidupan yang selesa dan sempurna pada jangka masa yang panjang. Bukannya untuk bermewah menunjuk pada jangka masa yang pendek, tetapi kemudiannya dibelenggu oleh perkara-perkara seperti bangkrut, perkara-perkara seperti dijerat hutang dan sebagainya. InsyaAllah minimalis juga adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang berhemah. Yang penting adalah kebahagiaan, bukannya sesuatu yang fake. Sesuatu yang fake macam saya kata, apabila kita bergaya dengan kereta berjutaan ringgit, rumah banglo, tetapi kita dibelenggu hutang. Itu adalah sesuatu yang fake. Kita ingin kebahagiaan sejati. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Prof di atas perkongsian. Prof, kalau tak sambung perjalanan baik-baik, hati-hati ya. Kami doakan moga selamat semuanya. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Fadli, Fariha dan juga selamat berjaya untuk Faris dan isteri. InsyaAllah. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semakin berjaya nanti. Dr. Baharul Abdul Hamid, pengarah Pusat Pendidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Baik. Tadi Prof dah cakap, maknanya ini selut. Saya tadi pagi dah selut. Ini satu lagi selut daripada Prof. Kan, sebab bukannya mudah untuk menjadi kalian. Pernah tak kalian melalui satu fasa, saya nak tanya Puan, konflik diri macam kita ada demand dalam hati tau. Macam kan? Pernah nak tak? Ke tak nak? Nak ke tak nak? Betul. Kita perempuan. Kita macam-macam kita nak ni. Bila perempuan ni kan nafsu dia lebih sikit kan. Bila kita nak satu handbag tu bukan satu je, kita nak merah, biru, hijau. Betul tak? So tapi bila mungkin faktor usia ke, mungkin apa yang kita dah family dah besar ke, kita punya nafsu tu dah tak ke situ. Kalau handbag mungkin satu cukup. Kalau kasut mungkin dua cukup. Mungkin macam itulah, ikut, tak adalah macam lebih kepada nak penuhkan satu rak kasut tu, tak ada pula. Faham tak? So perasaan macam tu lama-lama dia terbentuk sendiri bila kita dah biasa dengan kehidupan kita macam tu. Anak-anak? Anak-anak pun macam tu. Kami ni bisnes taklah semestinya naik je, ada juga yang turun kan. Bila pada permulaan kami bisnes tu taklah terus spike macam tu. Tapi pada permulaan tu kita dah biasakan anak-anak tak meminta-minta, apa yang ada je terima. So daripada situ lifestyle kita maintain. Walaupun kita mampu lebih sikit pun kita still maintain, dan benda tu tak dibesar-besarkan lah, macam anak-anak faham. Ya, kan anak-anak pun makin lama makin membesar kan. Okey, Cik Faris, mungkin boleh ambil kesempatan ni, kita bertuah sebenarnya bersama dengan Cik Faris ni, usahawan berjaya. Mungkin boleh memberikan kami tips lah untuk kita ni berjaya juga seperti Cik Faris dan boleh hidup dalam keadaan bersederhana, dan mungkin boleh kongsikan, mungkin ada tips kongsi rezeki tu yang mungkin ramai mungkin orang tak tahu tentang, lebih banyak kita memberi tu lagi banyak kita dapat. Mungkin boleh kongsikan. Apa yang saya boleh simpulkanlah sebenarnya, dia kena dalam niat kita tu. Dia kena redha. Dia yang once, kalau maksudnya kita dah redha dengan apa yang Allah bagi, ada kalanya yang terbaik untuk kita, tapi mungkin lebih baik daripada orang lain. Jadi saya selalu pegang sebenarnya tu. The more you give, the more you get back. Itu memang satu keyakinan sebagai pendiri bisnes sangat
kena ada satu hati lah. Maksudnya dekat sini, hati tu nak kena jaga juga. Ada kala kita tersasar. Mungkin mulut cakap lain, tapi hati tu cakap lain. Jadi yang paling penting saya kata kita kena redha. Yang paling penting tu kita kena bersyukur. Apa yang Allah nak bagi tu, itulah yang terbaik pada waktu sekarang ni. Tapi mungkin akan lebih baik. Jadi kita kena lapang dada. Betul. Satu lagi mungkin saya boleh tambah, kalau misal kata kita tidak dapat sesuatu itu bukan rezeki kita. Mungkin rezeki orang yang lebih dapatlah kan. Betul. Allah lebih mengetahuinya. Baik, terima kasih di atas perkongsian ini Encik Muhammad Faris Abdul Salim dan juga Puan Nur Afishah Abidin. Terima kasih. Sedikit sebanyak juga menjadi iktibar minggu perkhidmatan. Kan kita fikir macam mana macam nak mengawal kita, hati kita ni kadang-kadang jahat tau. Betul. Kalau anda kita fikir betul-betul tu. Ya, kalau tengok orang kaya, kalau mereka hidup dalam keadaan sederhana, jangan cakap kedekut. Tak, mereka memilih untuk hidup macam tu. Jangka panjang, memikir masa hadapan jangka panjang. Baik. Kita nak berehat seketika. Kita nak berehat seketika dan lepas ni kita nak bercakap tentang program imunisasi kebangsaan. Jadi anda jangan ke mana-mana. Okey, baik. Sekarang ini Kerajaan Malaysia sedang menggalakkan bagi anda yang berusia 60 tahun ke atas dan anda yang mungkin mempunyai masalah-masalah kesihatan untuk anda mengambil dos yang kedua. Seramai 107,844 orang telah mendaftarkan ataupun telah mendapatkan dos kedua mereka. Baiklah, bagi bercakap tentang program imunisasi kebangsaan ataupun singkatannya NIP, terus saja kita bersama dengan Dr. Diana Mahat, pakar berubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Dr. Diana. Waalaikumsalam, Fadli. Okey, baik doktor. Sebagai permulaan, mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami tentang jenis-jenis imunisasi yang diberikan melalui program imunisasi kebangsaan ini. Silakan doktor. Okey, seperti kita tahu, program imunisasi kebangsaan ataupun National Immunisation Program kita dah berikan di Malaysia mulakan sejak tahun 60-an lagi. Baik. So kita mula dengan berapa jenis vaksin and now sekarang kita ada 11 jenis vaksin untuk 13 penyakit cegahan vaksin. Okey. So vaksin ni di bawah program imunisasi kebangsaan kita berikan secara percuma di fasiliti KKM lah, seperti di klinik kesihatan, klinik desa, klinik ibu dan anak. Okey. So saya cakap tadi ada 11 jenis vaksin bermula daripada bayi lahir. Masa bayi lahir ada 2 jenis vaksin kita berikan, iaitu BCG dan hepatitis B. Kemudian kita beri pula ada vaksin lain, vaksin 6 serangkai, iaitu tetanus, pertasis, untuk polio, hepatitis B dan HIV. Yang itu ada 3 dos. Okey, kita bagi masa 2 bulan, 3 bulan dan juga 5 bulan. Kemudian kita ada vaksin MMR 3 serangkai. Okey, untuk penyakit measles, mumps dan rubella. Dan kita juga ada bagi vaksin baru. Vaksin baru ni tak adalah baru sangat. Pada tahun 2020, kita start beri vaksin pneumococcal. So pneumococcal ni ada 3 dos, iaitu 2 dos utama dan 1 booster. Kita bagi semasa bayi berumur 4 bulan, 6 bulan dan 15 bulan. Seterusnya kita bagi booster dos penggalak bagi vaksin 6 serangkai tadi, pneumococcal, and then kita bagi vaksin booster untuk MMR masa baby berumur 1 tahun, dan semasa darjah 1 kita ada bagi vaksin MR untuk measles dan rubella, and then kita ada bagi vaksin diphtheria dengan tetanus. Tetanus ni untuk kancing gigi, itu masa darjah 1, dan untuk tingkatan 1 kita ada bagi vaksin HPV, Human Papilloma Virus, ini untuk perempuan sahaja. Okay, dan kita juga ada bagi vaksin tetanus semasa tingkatan 3. So kalau bawah program imunisasi kebangsaan ni start daripada baby tu lahir hingga ke umur 15 tahun. Okey. Okey, bagi memberikan pendedahan kepada ibu bapa, mungkin doktor boleh bagi tahulah mengapa suntikan imunisasi ni begitu penting bagi kanak-kanak dan juga untuk bayi ni, doktor. Okey. Imunisasi ni sebenarnya kita bagi vaksin ni ada 2 sebab utama. Yang pertama, kita nak mengurangkan risiko jangkitan. Okey, yang kedua kita nak mengurangkan komplikasi akibat penyakit vaksin itulah, cegah penyakit yang kita nak cegah itulah. Okay, sebagai contoh penyakit
nasal ataupun penyakit demam campak. Dia boleh menyebabkan keredangan pada paru-paru, pada otak, pada telinga. Okey. So, kita nak elakkan komplikasi, kita bagi vaksin MMR 3 serangkai di mana kita combine vaksin measles ni dengan vaksin mumps, beguk dan juga rubella. So kita bagi MMR, kita bagi pada bayi berumur 9 bulan dan 1 tahun. So itu kita bagi untuk mencegah. Okay, kenapa bayi dan kanak-kanak ni berisiko tinggi untuk mendapat penyakit cegahan vaksin? Okay, yang pertama mungkin memang sebab dia punya organ ataupun dia punya sistem pertahanan badan ni tak matang macam kita orang dewasa. Okay, dia senang terdedah sebab bayi pun baru lahir, dia punya immune system tak matang, dia tak boleh nak melawan bakteria atau virus sama macam kita orang dewasa. Dan yang kedua, bayi dan kanak-kanak ni dia tidak boleh menjaga penjagaan kesihatan diri sendiri. Maksudnya dia berharap pada orang lain. Maksudnya macam kalau nak basuh tangan, nak mandi, okey, semua kena orang dewasa yang buatkan. So maksudnya dia tak boleh nak jaga. That's why mereka lebih senang terdedah kepada kuman, bakteria, virus yang menyebabkan mereka mudah untuk mendapat jangkitan kuman. Baik, itulah pentingnya kan imunisasi ni diberikan kepada bayi ataupun anak-anak kita ni. Baiklah, andai kata kalau ada anak-anak kita ni yang tercicir sebarang imunisasi, apa mungkin tindakan yang harus mereka lakukan, doktor? Okey, kalau sebut pasal tercicir ni dah ada dua lah. Ya, sama ada you tercicir dalam masa tempoh yang singkat. Tempoh yang singkat ni mungkin berapa minggu sajalah, tak sehingga sebulan. Okay, ataupun you tercicir dalam tempoh yang lama. Selalunya lebih dari sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Okay. Kalau you tercicir dalam tempoh yang sekejap, 1, 2, 3 minggu semua. Okay. Kita, selalunya disebabkan oleh bayi tak sihat ke, kanak-kanak tak sihat macam dia demam ke, ataupun kadang-kadang ibu bapa sibuk, tak sempat nak bawa. So, tapi jangan risau, ibu bapa jangan risau. You just dapatkan balik temujanji semula. You call klinik kesihatan yang you ambil vaksin, and then you call and then you dapatkan temujanji untuk beri suntikan seterusnya. Sebab setiap suntikan dan dos tu dia ada duration dia, macam maksima tempoh. Contoh kalau macam yang terbaru ni macam COVID kan, kita tahu vaksin COVID untuk kanak-kanak daripada tempoh 8 minggu hingga 12 minggu. So that is the maximum. Kalau lebih daripada tu you kena ambil vaksin baru. Okay, kalau macam tadi, kalau you tercicir dalam tempoh yang lama, okay, setahun, 2 tahun, mungkin pindah randa, rekod imunisasi hilang. Okay, tak apa, jangan risau. You just datang kepada fasiliti KKM, klinik kesihatan yang terdekat. So, kita akan semak. Kalau ada report, kita akan semak. Kalau tak ada, tak apa. Kita akan tanya verbally kepada ibu bapa. Okay, and then kita akan start vaksin, pemberian vaksin daripada negara asal. Dan kita ada jadual yang tentulah, kita ikut umur yang spesifik untuk anak-anak anda. Okey. Baik, terima kasih doktor. Diharapkan ibu bapa dapat memberikan pendarahan kepada anak-anak lah supaya dapat memberikan vaksin ataupun imunisasi kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ini merupakan langkah awal ya, persediaan shield lah kata orang tu kan, untuk mengelakkan anak kita daripada terkena sebarang jenis penyakit. Baiklah, kita berada di minit-minit akhir ni di Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan apa yang menarik di Dada Akhbar. Apa menarik Faria hari ni? Okey, tapi untuk waktu ni Faria tengah cari apa yang menarik. Kita nak berhenti berehat dulu. Tidak ada jangan ke mana-mana. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Tadi awak dah seru nama saya. Jadi di hadapan kita dapat dah. Jadi pastinya ini yang akan dibawakan berkenaan dengan perkembangan. Semalam telah pun mendapat keputusan daripada kes pembunuhan bekas CEO Cradle Fund di mana Samirah Muzaffar telah dibebaskan bersama dengan 2 lagi remaja. Dibebaskan daripada pendakwaan inilah pembunuhan ini. Jadi tiada bukti yang melihatkan kes ini sebagai kes prima facie dalam pembunuhan bekas CEO Cradle Fund ini. Jadi kalau kita tengok kronologi ni 4 tahun yang lalu kan mulanya pembicaraan.
Pada 14 Jun 2018, Nazrin ditemui maut dalam kebakaran di sebuah rumah di Monteria Damansara sehari sebelum Aidilfitri, dan ianya berlanjutan sehingga tahun 2019 di mana pada 4 Mac Samirah serta 2 remaja dihadapkan ke Mahkamah Majlis Petaling atas pentuduhan membunuh, tetapi tiada pengakuan direkodkan daripada ketiga-tiga mereka. Dan pada tahun 2022 pada tanggal 14 Februari pihak pendakwaan telah pun menutup kes selepas memanggil 57 saksi, dan pada tanggal 19 Mei 2022 Mahkamah Tinggi Shah Alam menetapkan tarikh baru untuk keputusan kes akhir pendakwaan pada 21 Jun, ya, yang ini semalam. Dan semalam keputusan telah pun dikeluarkan di mana Mahkamah Tinggi telah pun melepaskan dan membebaskan Samirah dan juga 2 remaja lelaki atas pentuduhan membunuh CEO Cradle Fund iaitu Nazrin Hassan. Rata-rata hari ini membawakan perkembangan ini tentang keputusan pembicaraannya. Kalau di Cosmos, saya dapat bacakan sedikit di halaman kedua ni. Di bawah tu ini mewakili daripada keluarga Allahyarham Nazrin Hassan. Katanya kami akan buat rayuan, harap kebenaran akan timbul. Ini pastinya banyak yang akan memberikan respon, kan? Kerana perbicaraan ini antara yang lama juga, 4 tahun mengambil masanya, dan ini keputusan yang telah diperolehi. Semalam pun ada juga para rakan-rakan kita, wartawan, memperlihatkan ada sedikit kekecewaan. Lepas tu adalah berlakunya isu besar, kan? Betul. Jadi itulah dia keputusan yang telah diberikan. Ya, keputusan telah pun diberikan. Jadi mungkin dalam pembicaraan itu mungkin ada di antara kita yang macam tertanya-tanya lah, kan, sebab ada unsur-unsur, ada petrol dan sebagainya, ada niat dan sebagainya, kan. Kalau kita lihat di akhbar Metro hari ini menyentuh berkenaan dengan isu petrol di lokasi kejadian. Okey, anda boleh lihat di muka surat 2 paparannya di sini. Bagaimanapun mahkamah mendapati tidak menunjukkan kaitan tong itu dengan ketiga-tiga tertuduh, malah ahli kimia tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan. Anda boleh baca sendirilah di muka surat 2, dan juga di muka surat 2 juga turut memaparkan komen ayah kepada Samirah sendiri, iaitu Chandra Muzaffar. Dr. Chandra Muzaffar telah pun memberikan komen berita ditunggu selama hampir 4 tahun akhirnya terungkai juga semalam. Baik. Kalian boleh dapatkan untuk macam lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan terkini semuanya di akhbar hari ini. Okey, sebelum tu kita nak kongsikan. Ini berkenaan dengan ni Carnival Jom Heboh dah main kembali lagi. Di minggu ni. Pastinya ini yang dinantikan selepas kita melalui satu fasa pandemik. Jom datang beramai-ramai ke Carnival Jom Heboh pada hujung minggu ini bersama keluarga dan rakan-rakan. Jangan lupa sebab ada pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk para pengunjung seperti belon udara panas Duit Now, serta permainan belon buih dan face painting di zon Duit Now dengan hanya RM1 sahaja. Jadi boleh bayar dengan imbas Duit Now QR dengan mana-mana aplikasi perbankan, mudah alih atau e-wallet. Ya, okey. Jadi kalau anda nak pergi ke sana, jangan lupa bermula pada 25 dan juga 26 Jun mulai jam 8 pagi juga. Kita akan bersama dengan selebriti-selebriti dan juga adalah pengisian aktiviti-aktiviti menarik seperti dengan Jom Heboh di Anjung Floria Putrajaya 25 dan 26 Jun ni bermula jam 8 pagi. Okey, so ini dia kita bawakan pengisian MHI Hala 7 Pelajar SPM. Itu yang kita bawakan nanti. Bagaimana dah dapat keputusan baik ataupun buruk, tapi mana hala 7 kalian? Betul lah. Semuanya terletak di tangan anda, pilihan di tangan anda. Baiklah, kita jumpa esok. Saya Fazli Fuad. Ya, saya Farah On. Jumpa lagi. So, jaga diri. Bye. Bye-bye. Naik belon udara panas, beramah mesra dengan selebriti kegemaran serta nikmati tawaran eksklusif hanya semasa karnival ini. Juga sempena Hari Rekreasi Putrajaya dan dapat pelbagai aktiviti seperti pertandingan memancing dan Flying Fox. Karnival Jom Heboh 25 dan 26 Jun ini di Anjung Floria Putrajaya.